kali ini hasil pada bulan Ramadan, lalu baginda solat di dalamnya beberapa malam. Lalu beberapa orang sahabatnya solat mengikuti solatnya. Ketika baginda mengetahui keberadaan mereka, maka baginda pun duduk lalu keluar menemui mereka seraya bersabda, "Aku telah mengetahui apa yang aku lihat dari perbuatan kalian. Solatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, kerana sesungguhnya solat yang paling utama adalah solat seseorang yang dilaksanakan di rumahnya kecuali solat fardu." Affan berkata, "Wahai telah menceritakan kepada kami, Musa telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu An-Nadr dari Busr, dari Zaid, dari Nabi SAW." Keterangan hadis bab solat malam. Demikian yang tercantum dalam riwayat Al-Mustamli. Kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari tidak menyinggungnya, bahkan Al-Ismaili pun tidak menyebutkannya. Sikap ini dinilai benar jika ditinjau dari segi penyajian, kerana bab-bab yang ada di tempat yang berkaitan dengan bab-bab tentang soft, iaitu barisan dan meluruskannya. Oleh kerana solat dengan memakai pembatas dapat menimbulkan anggapan akan menjadi penghalang dalam upaya meratakan dan meluruskan soft, maka Imam Bukhari meletakkan masalah itu pada bab tersendiri dan menyebutkan pendapatnya. Adapun khusus pembahasan tentang solat malam akan disebutkan di bahagian akhir pembahasan solat. Sepertinya dalam naskah Sahih Bukhari terjadi pengulangan lafaz solat lain, iaitu solat malam, yang merupakan bahagian akhir hadis sebelumnya. Dari sini perawi mengira bahawa judul tersebut merupakan judul bab tersendiri, sehingga ia menambahkan kata bab di bahagian awalnya. Sementara itu, Ibnu Rashid memaksakan diri untuk menjelaskan kesesuaiannya, di mana kesimpulan yang didapatkannya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang solat malam di tempat yang gelap sebagai makmum, keadaannya seperti orang yang solat di belakang pembatas. Lebih fatal, dari ini pernyataan orang yang mengatakan, jadi ini saya titel ini ya, parah, lebih parah, lebih dasar. Orang yang mengatakan maksudnya orang yang solat malam sebagai makmum di kegelapan sama seperti orang yang solat di belakang pembatas. Kemungkinan yang dimaksud menurut saya adalah solat malam yang dilakukan secara berjamaah, hanya saja lafaz berjamaah terhapus dari teksnya. Sebab yang akan disebutkan pada kitab tentang tahajud, iaitu solat malam, hanya seputar tata cara pelaksanaan, jumlah rakaat, tempat dan sepertinya. Fasallahu wara'ahu, mereka solat di belakang baginda. Demikian yang disebutkan secara ringkas. Adapun maksudnya adalah menjelaskan bahawa kamar yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya itu terbuat daripada tikar al-hasr. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Ismaili melalui jalur lain dari Ibnu Abi Dzib secara lengkap, dan kami akan menyebutkan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini di dalam pembahasan tentang solat tahajud, insya-Allah. Min sani'ikum, dari perbuatan kalian. Maksudnya bukan sekadar solat yang mereka lakukan, bahkan sikap mereka yang mengeraskan suara dan bertasbih agar baginda keluar. Lalu sebahagian mereka malah mengetuk pintu kerana dugaannya Nabi SAW tertidur. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan Al-Adab dan Al-Iqtisam. Di tempat itu diberi tambahan, hingga aku khawatir dituliskan atas kalian. Apabila dituliskan atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Kemudian Al-Qattabi memperkatakan konteks kekhawatiran ini seperti akan kami jelaskan dalam pembahasan tentang tahajud, insya-Allah. Afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat paling utama adalah salat seseorang yang dilaksanakan di rumahnya kecuali salat fardu. Secara lahiriah, hal ini berlaku untuk semua salat sunnah, kerana yang dikecualikan hanyalah salat fardu. Tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Demikian pula dengan salat yang tidak ada kaitannya dengan masjid, seperti solat sunnah tahiyatul masjid. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah solat-solat sunnah yang disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid dan di rumah sekaligus. Dengan demikian, tidak termasuk solat tahiyatul masjid, kerana solat sunnah tahiyatul masjid tidak disyariatkan untuk dilaksanakan di rumah. Lalu yang dimaksudkan dengan solat fardu adalah solat yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tapi apakah termasuk juga dalam hal ini solat wajib kerana sebab tertentu seperti solat nazar? Hal ini perlu pembahasan tersendiri. Sesungguhnya yang dimaksud solat fardu
Dalam hadis ini adalah solat lima waktu, bukan solat yang diwajibkan kerana sesuatu sebab seperti solat nazar. Adapun maksud dari kata seseorang adalah jenis lelaki, maka kaum wanita tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Hadis itu berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tamna'uhunna al-masjidah wa buyutahunna khairul lahunna. Janganlah kalian melarang kaum wanita mendatangi masjid-masjid, dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka untuk solat. Imam An-Nawawi berkata, dianjurkannya solat sunnah di rumah kerana lebih jauh dari unsur riya. Di samping itu, rumah akan menjadi berkah kerana sehingganya rahmat akan turun kepadanya dan syaitan menjauhi darinya. Atas dasar ini, maka perkataannya di rumahnya tidak mencakup rumah milik orang lain, meski pelaksanaan solat di rumah milik orang lain juga dapat terhindar dari unsur riya. Penutup, bab-bab tentang solat jamaah dan masalah imam memuat hadis-hadis marfu' iaitu sampai pada Nabi SAW sebanyak 122 hadis dan sanad mausul iaitu bersambung lengkap sebanyak 96 hadis serta riwayat mu'allaq iaitu tanpa sanad lengkap berjumlah 26 hadis. Adapun riwayat yang berulang baik pada bab ini maupun pada pembahasan sebelumnya berjumlah 70 hadis dan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 32 hadis. Imam Muslim turut meriwayatkannya kecuali 9 hadis, iaitu hadis Abu Sa'id tentang keutamaan berjamaah, hadis Abu Darda, aku tidak mengenal sesuatu, hadis Anas, beliau adalah seorang lelaki dari kalangan Ansar yang berada di Umur, hadis Malik bin Al-Huwaidid, mereka solat apabila mereka benar, hadis Al-Mu'man yang disebutkan secara mu'allaq tentang solat hadis Anas. Salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya, dan hadis yang menjelaskan pengingkaran dia dalam masalah yang berhubungan dengan meratakan solat. Bab ini juga memuat asal sahabat dan tabi'in sebanyak 10 asal. Semuanya disebutkan dengan mu'allaq, iaitu tanpa sanad yang lengkap, kecuali asal Ibnu Umar yang berbunyi beliau biasa makan sebelum solat, dan asal Uthman sahabat solat adalah sebaik-baik amalan yang dikerjakan manusia, di mana kedua asal ini disebutkan secara mausul, iaitu bersambung sanad lengkap. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Yes, okay. Tuan-tuan puan, saya lupa tadi. Kita terima kasih juga kepada Ustaz Jazak yang sempat singgah tadi. Guru saya Syekhuna, Hafizahullah. Tuan-tuan puan, saya mau nak kata kepada Ustaz Jazak ya, kalau saya salah cakap, Ustaz boleh betulkan, Ustaz dah tak ada. Okay. Tuan-tuan puan, saya ingat dalam hadis ini jelas ya. Ini sebab yang saya tuliskan. Saya juga nak ucap selamat datang pada tuan-tuan puan di Facebook yang follow Facebook Musik Kampus Islam. Boleh tolong saya like dan share untuk Allah dan untuk masjid. Bab ni, bab solat malam. Namun tujuan dari Imam Al-Bukhari daripada bab solat malam ni adalah yang berkaitan dengan solat jemaah. Dia, maksud saya, discussion ni adalah perbincangan yang bukan atau ditunda, sebenarnya ditunda perbincangan detail pada bab yang akhir. Jadi ia kesinambungan daripada bab sebelum ni, dan kita susun atau kita sama-sama baca online masa tu. Kita baca tentang kedudukan imam, kedudukan makmum. Jadi ini sambungannya. So bermakna kat sini macam tengok hadis yang bernombor 730 tu, dari Aisyah bahawa Nabi SAW memiliki tikar al-hasir. Dalam bahasa Arab namanya al-hasir, tikar ya? Dan kita punya sejadah dengan Nabi jauh lah. Sebab Nabi punya lebih dhaif ya? Al-hasir ini memang bahasa standard untuk orang Arab. Kalau al-hasir memang sesuatu yang kita buat alas, tapi bukan diperbuat daripada wool ataupun daripada bahan-bahan yang berjahit, ataupun maksud saya yang berbulu ya? Al-hasir. Dan kemudian disebutkan di sana yang baginda bentangkan di waktu siang dan dijadikannya sebagai tabir
pembatas yang lainnya di waktu malam, maka manusia datang dan berkumpul lalu mereka solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang datang join Nabi solat, itu nama dia jamaah. So walaupun babnya solat malam, mana Al-Imam Al-Bukhari pindah daripada solat wajib, solat fardu kepada solat sunnah yang ada dibuat solat itu sebagai berjamaah. Okey. Apa hukum berjamaah solat sunnah? Boleh, namun yang Nabi pernah tunjukkan. Namun ulama-ulama sebut kalau selalu, maknanya kalau jadi kebiasaan, adalah tidak elok juga. Sebab contoh macam ada masjid-masjid yang buat setiap bulan. Okey, sebulan sekali. Saya ingat tujuan dia mendidik. Tapi kalau setiap minggu atau setiap hari Khamis, setiap Jumaat atau malam Sabtu, maka dia jadi satu rutin yang macam solat Jumaat. So kita kena take note perkara ini. Ada ulama tak izinkan sama sekali, tapi ada ulama kata okey kalau berjarak, dan dia bukan bentuk berkala yang agak dekat. So tuan-tuan, kebiasaannya berlaku solat jamaah pada solat sunat hanya pada waktu malam. Tak ada solat duha yang Nabi pernah sembahyang waktu siang jamaah. So bermakna kalau kita solat, saya sebut sekali lagi, qiyamul lail atau solat malam, solat sunat siang, solat sunat. Saya kalau tulis ni sebab ada orang buat solat sunat. Saya tak tahu lah, ulama ada yang izinkan. Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan biasa dengan saya nak tuan-tuan kat Facebook pun dah certain time tuan-tuan dah begitu jarak masa, tuan-tuan boleh faham dengan saya. Saya tak menghalang apabila ulama izinkan, tapi saya suka nak recommend atau nak bagi cadangan, apa yang Nabi buat itu lebih baik. Kata Azwan Ali tiba see my level. Dia mesti the level of melakukan sunnah itu mesti kita kena try our best untuk dapatkan sunnah yang level dia tinggi. So bermakna kalau tuan-tuan nak sembahyang jamaah pada solat-solat sunnah, it's okay, fine, but hanya solat malam. Okay, ni kalau orang nak datang masjid, okay, orang datang masjid nak belajar cara macam mana nak sembahyang tahajud dengan lebih rapi, dengan lebih elok, nak baca surah apa, misal nak sujud berapa lama, okey. Tapi kalau kita dah biasa, tuan-tuan dah biasa, saya ingat kita kena tinggalkan juga sekali-sekali. Sebab itulah yang Nabi SAW lakukan. The nature of sunnah, dia tak boleh jadi kerap, jadi macam komitmen. Tak boleh, you cannot commit macam you commit fardu. Boleh, tapi on personal basis, not for jamaah as a congregation. Tuan-tuan nak buat, maaf Ustaz Zubair, nak gerak-gerak Ustaz Zubair nak tadi selamat. Siap Ustaz Zubair, tidak ada decision. So tuan-tuan apa buat? Tuan-tuan di rumah ni amal lah. Tuan-tuan saya terbiasa, tapi saya tak akan keluar daripada kapet ni lah, SOP. So dalam keadaan ini, saya agak fikiran juga apabila ada masjid yang buat salat sunat berjamaah siang, sembahyang duha. Ada masjid-masjid di bahagian barat, saya tahu bahagian timur ni, di bahagian barat ada yang buat salat duha waktu siang. Tak ada lagi, bukan saya cakap tak ada manfaat, tapi kita dah jumpa. Tuan-tuan bagi pandangan boleh bagi ya. Dia tak ada punca lah. Kerana apa? Pertimbangannya ada beberapa. Satu, malam banyak orang pergi masa. Siang, waktu berusaha. Kalau tuan-tuan haji, pakcik-pakcik yang tak kerja pun ada kerja ambil cucu, ya tak? Ada kerja nak jamaah, adalah kerja.
buat istilah dia kata tak ada lah orang Umar lihat itu sultan. So sultan satu dia Iskandar, so yang lain satu sultan. So tuan-tuan puan, siang ni adalah masa yang kita kena tengok sunnah dia tak boleh take place, at the same time dia ganggu movement siang. Orang akan salah faham dengan sunnah. Orang akan faham, oh sunnah ni leceh. Saya faham, ada qabliyah, ba'diyah, ada rawatib. Kita ada not only rawatib, kita ada puasa Senin Khamis. Faham? Tapi tu level dia personal. Sekali lagi, dia bukan level saya qabliyah berjamaah. Tak ada orang buat. Kalau sebab ada orang buat qabliyah jamaah, ketahuilah itu sangat-sangat kefakiran manusia pada informasi atau pada ilmu. So tak kena. Dan saya agak sensitif kalau sunnah ni orang akan kaitkan dengan satu benda yang menyekat. Itu tak boleh. Sunnah tak boleh bentuk dia sekat. Okey, sekat ada dua. Satu sekatan yang kita perbetulkan orang. Ada orang Islam buat benda-benda kita betulkan. Kita bukan sekat, kita buat correction, kita perbaiki. Tapi sunnah kalau kita buat sampai kepada, contoh tuan-tuan sembahyang ba'diyah Zuhur, sampai tuan-tuan perempuan kena potong gaji, masuk office lambat, atau sembahyang Jumaat dia ba'diyah 4 rakaat. Because of that ba'diyah 4 rakaat, tuan-tuan jadi kena tidak salary. Saya kata ini tak betul. So jangan jadikan dia alasan. Sebab itu sunnah waktu siang dia lighten. Kalau sembahyang duha berapa rakaat wajib tadi? The maximum 11. So 11. So kalau duha maximum 11 itu banyak. 12 sorry. Saya kata 11 12. So itu pun banyak lah tu. Untuk duha 12 rakaat waktu siang, saya kan nak setengah jam juga. Itu pun sembahyang laju dah. Kalau kita sembahyang agak sembahyang doa dah macam tarawih sejam. So saya ingat hatta walaupun orang tak bekerja untuk solat lebih daripada 12, tak masuk kan? Dia tak masuk dengan sunnah. So sunnah takkan jadi zikir 100,000. Sunnah siang takkan jadi tuan-tuan baca Quran berjuzuk-juzuk. Tak ada. So sunnah siang ringan, sunnah malam. Possible kalau berlaku salatul jamaah. But again, kalau katalah ada kaum yang jahil betul, dia tak tahu macam mana nak duha, just goodwill satu kali, once, okay. Tapi bukan bentuk setiap minggu. Saya agak rasa ustaz-ustaz, saya minta maaf tuan, saya pun ustaz juga, sama lah, kita semua buat silap. So kita macam eksploitasi sikit kedudukan orang yang tak tahu. Dalam masa yang sama kita jadi apa? Jadi ambil untung. Bila kita jadi imam siang, masjid bayar. Takkan masjid tak bayar, takkan free-free pula. Saya jadi imam free-free pula tak ke masjid, mustahil. So jadi eksploitasi sikit. Jadi yang tu tuan-tuan tak perlu sokong. Nah, kedudukan kalau bila jemaah pula, kedudukan imam dengan makmum tu yang dibincangkan sebelum ni. So tuan-tuan boleh nampak. Saya nak buat kesimpulan, tapi dah banyak hadis kita baca. Positioning of makmum and imam soft, that important. Maknanya bukanlah Imam Al-Bukhari memperpanjangkan beberapa hadis yang kita baca berminggu-minggu, dia for free. Dia adalah benda yang nampakkan satu kelaziman dan kemestian. Kalau nak datang jamaah, it has to be dalam bentuk uniform. Kalau tak boleh bentuk uniform tu, atau kita tak boleh sama ikut apa sekata, maknanya kita tak belong to the jamaah. Tak masuk tuan-tuan. Kalau saya kata saya solat jamaah, saya nak diri sana, imam kat sana, dirilah. Maknanya saya ignore apa yang patut berlaku dalam satu bulan. Tuan-tuan duduk dalam satu kelas tuan-tuan dalam tertib yang munasabah. So saya baru dapat peta, dapat saya baca. Dan cikgu walaupun cikgu tutup kat belakang, cikgu dah lambat, okay. So beberapa, maksudnya kita boleh kenal. So
Sebab kita semua ikut dan tak naik kerusi. Siapa naik kerusi, jawapan dia minggu depan tak payah datang. Sebab apa? Kita kena uniform. Tuan-tuan, sekarang kita sembahyang jemaah. Macam ni dah start sembahyang Jumaat dekat Al-Sa ke mana-mana. Dah try. Kita kena duduk dalam shop kita kan. No choice. Tak ada pilihan. Bila masa orang kata dia nak datang, dia nak sembahyang rapat, dia tak belong to the group. Sebab zaman ini, zaman yang kita terpaksa atau mesti buat jarak buat sementara. Walaupun kita dah ada nampaknya, oh dalam grup kan boleh hirup steam dan sebagainya, nampaknya belum lagi guna pakai semua. Jadi perlahan-lahan lah. So dalam keadaan ini, siapa yang nak rapat, dia tidak uniform. Tuan-tuan, saya nak kata mesti skala atau skill pada solat jemaah semua kena seragam. Semua. Sebab tu Nabi SAW sebut, waktu iqamah dikumandangkan, tidak ada solat yang penting selain solat fardu. Apa tujuan al-iqamah? Apa makna al-iqamah? Mendirikan. So the call untuk iqamah, untuk dirikan solat. Sebelum qamat dia panggil apa? Azan. Azan berkaitan dengan telinga. Al-azan. Al-azan. Hamzah, Zal, Alif, Nun. Okay. Al-iqamah, dia punya makna yang lain. Al-azan is a call. Call ni, tuan-tuan jawab call, mesti taruh phone kat telinga atau something yang tuan-tuan dengar using your speaker. Kena on. Tuan-tuan tak payah on speaker, tak kat telefon. Kita gitu je, press hello, kita cakap seorang. Al-azan, azan ni dia ada word yang dekat-dekat bahasa Arab ni, dia panggil al-uzun. Al-uzun. Al-uzun ni maknanya telinga. Spelling dia dekat-dekat sama. Satu al-azan, satu al-uzun. So the call, tuan-tuan mesti dengar. Scatter. So bermakna, kalau di luar bunyikan bell, lonceng untuk kata kita nak start kelas, kalau anak-anak sekolah. Kalau Islam digunakan al-azan. Siapa nak join di jamaah mesti activate telinga dia. Bila dengar Allah, oh dah waktu, I have to go. Sampai kepada masjid kita sembahyang, nak solat tahiyatul masjid ke apa, sampai al-iqamah, dia ada lagi satu. Aqamah yuqimu, atau kalau bahasa Arab kita ada sebut word qama yaqumu. Qama yaqumu, saya kena berdiri. Asal makna qama is I'm standing. Okay, yaqum, ana aqum. So al-iqamah, dia nak dirikan solat tunai, tapi kan ada action of berdiri. Siapa tak nak start untuk berdiri ataupun nak pergi kepada solat atau nampak dia sedia, dia tak bilang sudah jamaah. So bila kita solat, so dia kena sah tak sembahyang tadi selepas imam. Saya takbiratul ihram sebelum imam. Sah tak? Imam belum Allahu Akbar, Pak Haji tadi dah Allahu Akbar. Sah tak? Tak sah. Okey, Pak Haji tadi serentak dengan saya. Sah tak? Serentak, kita sama-sama Allah, sama-sama ikut imam. Kira sah tak Pak Haji tadi? Saya kasi Pak Haji tadi juga sebab Facebook, FB dia kenal Pak Haji tadi base sikit. Pak Haji tadi biasa berbual dengan saya. Okay, Pak Haji, ikut imam. Itu bermakna kalau kita serentak, saya dan Pak Haji sama Allah, duduk Allah Akbar. Sah? Pak Haji tadi punya sah. Saya bila bersama saya imam. Dia after ke dia sama Pak Haji tadi? Pak Haji tadi kata sebelum tersasul Pak Haji tadi kan. Saya lepas imam. Okay, terima kasih. Oh, kita itu berdengar siap. Tuan-tuan, it has to be selepas imam. Tuan-tuan, imam tak disaingi. Sorry, imam tak kita tak challenge imam. Tak boleh challenge lah. Bukan tandingi, tapi disaingi pun tidak. Imam, tuan-tuan suka, tak suka imam tu, imam gemuk ke, imam Arab ke, imam Melayu ke, tu yang pelik-pelik. Oh, Pak Haji yang ni tak suka, tetap kena sembahyang belakang dia. Or else sila keluar dan tinggalkan jamaah. So jamaah, tuan-tuan, sebelum sembahyang takbiratul ihram tadi, kita ada isu soft. Nabi bilang apa? Sawu subuh hago.
sawu. Bahasa Arab sawu. Sawu ni sawah. Kalau tuan pergi umrah nanti insyaAllah sebagi, kalau bilang sawah, kalau bahasa broken Arabic dia cakap sawah. Sawah tu sama-sama sisi. Dia cakap syukran, atau dia cakap syukran, dia jawab sawah. Sawah tu bahasa Melayu sama. Orang tak jawab sawah. Dia jawab syukran afwan. Okay. So sawu, make sure semua orang kena pastikan straight kat sini tuan-tuan. Saya hantar ke sebenarnya dalam kotak pun. Ada kotak-kotak ni dalam biru ni yang mesti silap buat ni. Zul berapa besar sudah? Zul 3. Oh okay, Masya Allah. Balik buka ekor tak? Tak ada. Buka ekor tidak sini. Okay. So walaupun tuan-tuan tengok kotak-kotak ni, kotak yang berjauhan, tapi dia straight. Paling tidak dia ikut keseragaman yang memang jamaah tu buat. So tuan-tuan nampak tak ada pilihan lain. So sawu ni isu soft, dan imam takkan tuan-tuan tanding dia depan daripada dia. Mustahil. Dan apa prosedur kalau seorang, kalau kita sembahyang jarak, katalah saya imam, dan kata saya sembahyang 2 orang, semua makmum datang. So, kira subuh saya dengan seorang Bilal nak step forward depan, dekat dengan saya, boleh? Dia jarak 1 meter distancing, dia sebelah sini lah. Dia tak perlu ke belakang sana. Kenapa? Aturan satu orang dengan aturan ramai beza. Kena ikut tuan-tuan. Sebab tu ibu-ibu sembahyang di belakang. Cuma saya sebut minggu lepas minggu sebelum tu, ibu sembahyang di belakang. Cuma yang jadi isu adalah tabir. Kain tak datang masa tu. Saya sebut kain ni kalau biasa kalau universiti ni boring lah. Macam apa ni Ustaz, tutup semua bila kita tak dapat bersyarah, tak dapat imam. Right kan? So, kita tak kisah kat belakang. Kita tak mesti bagi depan saya kan. But then you tutup semua benda, it's like macam tak tadi sebelum boleh nafas lah. Tapi maksud saya, macam masjid ni, tak sebut nama lah macam sebagian masjid yang kadang-kadang ditintakan film base sikit. So akhirnya blurkan sikit. It depends. Tapi tak salah tuan-tuan. Wanita terbuka tu maksud saya untuk dia sembahyang, bukan dia menutup aurat. Cuma nak kasih privacy pada ibu. Nah, but it has to be belakang. So keseragaman ini Al-Imam Al-Bukhari nak nampakkan, walaupun termasuk isu solat sunnah, kita bilang apa? Bopen. Tuan-tuan, kita die-die kena follow. Solat sunnah tak boleh berkicau. Solat sunnah tak boleh sembarang. Hatta yang berlaku di Singapura, orang tak ngajar diri ni, sakit pula pinggang. Saya tak tahu saya punya lagi. Terpaksa. Okay. So lemah lah saya duduk di rumah. Okay. Sebab saya sebut tadi apa? Solat sunnah tak boleh sembarang. Saya sebut kapan tadi? Saya stop. Mungkin. Okay. Solat sunnah dia tak boleh cincai. Okay. Di Singapura, saya stop tadi. Di Singapura berlaku dulu-dulu kan kita sembahyang tarawih. Tahun lepas tak ada tarawih lah, so people ask. Orang sembahyang tarawih weekday selalu jadi isu. Syafi'i dengan Hanafi. So Syafi'i akan sembahyang 2+1 dengan 2 salam. Hanafi akan sembahyang 3 rakaat luas. Dan dia akan ada satu imam kat depan, satu imam kat belakang. It is ugly. Tuan-tuan, ini suatu imam kat masjid bising. Dia bukan salah pun. Kita nak semayang sendiri tak ada masalah. Waktu solat sunat sedang berlangsung, saya nak semayang dengan cara lain. Saya boleh semayang sendiri, tapi saya form another jamaah behind a jamaah. Saya rasa sebab itu ini saya sendiri. Hatta waktu saya kerja dulu di Masjid Syakiri, tuan-tuan, kita ada minta orang yang Hanafi, sebab ada Bangladeshi punya workers ya, foreigners yang semayang, alhamdulillah dia orang follow. Kita minta kalau boleh dia turun basement, sebab kita pun faham dia pun nak bagi, kita pun nak bagi.
Jadi kita pun tak boleh nak kata you wait until we have, okay, we end then you start. Then dia second class lah. So bermakna dia kalau request possible tak kita nak start dulu, you wait. I think kita kena ada flexibility. But then kita kata kat dia, okay, bayar. If you want to lead the prayer, you go to the basement. Go to the basement. So at least kita tak on microphone kat basement tu. Dia semayang pun aman. Orang pun datang tak pergi basement. Orang datang naik tingkat satu. Jadi di mata umum tak nampak lah pecah dua. But saya kata but advisable bayar. If you can, you just wait a little bit longer till towards the end je lah. If we pray 3 rakaat, so you start your within the third rakaat for us. So at least dia cuba lewatkan sikit. Dan saya kata but it's okay lah, up to your discretion. Sebab saya tak ada kat sana. Jangan bagi saya nampak, jangan bagi saya tahu sudah lah. So kat bawah tu, perempuan dah kau bawa urusan kat bawah tu. So tuan-tuan dan perempuan, ini menyinggung. So bermakna Al-Imam Al-Bukhari nak menampakkan bahawa bukan sekadar saf saja, tapi keseragaman daripada azan, iqamah, saf, sembahyang jamaah dan menyantuni jamaah yang berlaku. Lepas tu Kak Zaitun tadi baca, kat mana tadi? Okay. Kak Zaitun tadi baca kat bawah tu, ke penutup. Bab-bab tentang solat jamaah dan masalah imam memuat hadis-hadis marfu'. Ini saya suka sebab disebut kat situ ada 120 hadis marfu'. Marfu' is yang Nabi SAW sebut. Mana Nabi kata, sabda Nabi SAW verbal Nabi sebut. Ada 120. Itu hadis sahih sebut tak kat situ? Disebut kat situ semua sahih. Sebab makna tuan-tuan, mafi, kata orang Arab, mafi khiyar. No, kita tak ada choice. Kecuali kalau nak datang kumpul, kena ikut SOP. Kalau tak nak, duduk rumah. Boleh belajar balik, mana macam ni dah. Macam ni dah. Macam ni dah, kita nak makan nasi, kita nak belajar. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita kat rumah, kan? Kat rumah nak balik kau, kan? Nak berdiri tagak sampai bila, tak ada masalah, kan? Nak suap nasi kau, kan cik? Yang penting jangan miss apa kita cakap dah. Dan kita cakap tak boleh, macam tu boleh pula dari lain. So bermakna bila kita datang ni, tak tahu lah mana doa pepok tuan-tuan. Dan sesuatu buat pepok ke sambusan, tak ada. Kalau bawa pun tak boleh nak pergi bagi kes ni. Depan gate lah, kena keluar dulu tuan-tuan. Sebab apa? Kita pun ada auditor, kita ada perkara-perkara yang kita nak kena jaga untuk maslahat orang lain. Nampak existing ni kuliah kita. Tapi antara kuliah yang awal mula, anda ingat Ustaz kalau bagian timur ni Ustaz? Is it the first one? Ustaz Zubair? Ada masih ada start? Tak tahu. Tak pasti ya? Okay, pasti. Maknanya benda belum nol pun. Tuan-tuan, maknanya kita Alhamdulillah kita dapat ada kat sini, kita dapat online. Dan mudah-mudahan dia kena santuni dia dalam skala kita berjamaah. Orang lain tak susah kalau dia nak mula kuliah. So, apa yang dia panggil 120 hadis marfu' ni adalah bukti bahawa Nabi SAW sangat menegaskan dan sangat menitik beratkan isu solat jamaah. Okay? Saya cuba dengan cepat dan kita ada masa sikit untuk soal jawab. Okay? 96 hadis. 96 tak sama, 96 hampir 100 hadis mausul. Mausul ni dia punya riwayat, sanad dia, the chain of riwayat sambung. Maknanya kalau Indonesia nyambung pak, dia bilang nyambung, yang itu connecting. So maknanya dia bukanlah hadis yang not my level bawah. Islam bukan one border. Islam fast border. Sebab benda ni hadis dia sambung lengkap. Bermakna dari 120 ada 96. This is above daripada 70%. 96 hadis yang sangat dia bagus. The chain of riwayat. 26 mu'alaq, sangat rendah ni.
Mu'allaq ni tuan-tuan, yang tidak langsung dari Nabi. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in yang cakap. Maknanya contoh, Sayyidina Umar berkata, dulu aku lihat Nabi. Ada yang kata Sayyidina Abu Bakar sebut gini, begitulah kata Rasulullah. Maknanya dia disampaikan dalam lidah, bukan Rasulullah. Rendah 26. Maksud saya bukan tak sahih. Tapi 26 ni, kalau tuan-tuan tengok dari satu angle, banyaklah. Banyak sahabat, banyak tabi'in yang tukil daripada Nabi dan sampaikan. Tapi dalam hadis di antara marfu' dengan mu'allaq. So this is direct, Nabi sebut. This one is indirect. So maknanya direct ni terlalu banyak. Saya 10% saja indirect. Dan 70 mukarrar ni makna dia berulang. 70 hadis Imam Bukhari ulang. Maknanya pakai semula. Menunjukkan tuan-tuan, salatul jamaah ataupun bab sembahyang berjamaah, saf berjamaah sangat penting dan sensitif. So kalau kita buat kesimpulan hari ini, pada kita sembahyang berjarak adalah aturan jamaah yang memang zaman ini berkehendak dan mesti ikut at the moment. Kata orang apa? Tidak ada pilihan lain. Dan tidak ada pilihan lain daripada apa yang kita tengah nak buat, tuan-tuan dan puan. Salatul jamaah berjarak itu waktu sembahyang sekarang. Allahu a'lam bishawab. Jadi topik ni adalah bukan topik cerita keseimbangan solat malam, tapi adalah topik yang menampakkan bahawa hatta solat sunat pun kedudukan jamaah, keseragaman jemaah adalah satu kepentingan. Saya cuba bawa kepada kepentingan solat jamaah dalam kita hidup berjamaah. So kita ada satu term masyarakat majmuk kan? Majmuk ni pun sama juga, datang dari Bollywood yang sama, jamaah. Tuan-tuan, Rasulullah SAW waktu hidup di Makkah, Nabi terima wahyu, terima wahyu sebagai muslim, mukmin kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW tidak pernah menghina orang bukan mukmin. Maksudnya kafir. Kalau saya sebut bahasa kafir. So Nabi tak pernah hina, tapi Nabi sabar dan ajar. 13 tahun. Sampai Madinah, Nabi terpaksa hidup, istilahnya Nabi hidup dengan orang-orang Yahudi dan orang Arab yang tidak beriman, dan majoriti adalah beriman. So bermakna sekali lagi Nabi hidup bersama. Sebab tu ada nama piagam Al-Madinah Al-Nawara. Dan sampailah Yahudi apa dia panggil, mengkhianati, disitulah Nabi SAW alihkan atau membuat piagam yang baru dan mereka diusir keluar. Nah, tuan-tuan dan puan, kita hari ini pun ada kesepakatan hidup antara muslimin dan antara juga orang Islam dengan orang bukan Islam. So orang mukmin dia kena tahu bila stand dia, kedudukan dia antara muslimin dan dia muslimin dan non-muslim. Saya didatangi soalan-soalan oleh beberapa kawan-kawan lah. Setakat ni 3 orang. Dia tanya, tapi okey dia berlainan. Dia tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Mufti kita Sahibus Samahah, Dr. Azizuddin, dia bilang, Merry Christmas to the saya pada penganut Kristian, dan juga mungkin pada Bishop. Seorang yang saya kata, Ustaz, bukan hanya dia agree, dia ada sebut tentang Jesus punya kelahiran dalam surat beliau. Dia kata, apa pada Ustaz? Saya, tapi orangnya alas, dia kata, Ustaz, saya bukan tak setuju. Mufti yang takkan saya tak setuju. Cuma saya rasa keliru. Saya jawab, ni pendapat saya je. Ustaz Zazir ada Ustaz saya ada pendapat juga. Ustaz Zazir lebih baik pendapat. Ustaz Zubir pun mungkin ada pendapat lain. Tak, saya jawab persidangan tesis. Saya kata gini, apa yang mufti buat itu adalah satu yang wajib bagi seorang mufti untuk berinteraksi di skala atau level
sebagai seorang mufti yang mendepani jemaah muslimin. Sebab kalau kita dapat mufti yang, bukan saya kata tak bagus, mufti yang semangat dia tanpa pertimbangan yang elok, kita pun susah. Nak jadi orang figur, semua kena salah, susah juga. Semua kena cek dulu dalam merepek dulu ni, pusing-pusing kita juga masalah. Makan tak boleh makan bangin, tak boleh makan, semua orang makan ni Vietnam, tak boleh makan Betawi, dia makan. Masalah. Kita kan ada masalah. Saya kata bila mufti buat macam tu, mufti seorang yang alim untuk membezakan akidah. Jesus ni lahir, tak lahir 25 hari bulan. So we are not his level. Sebab mufti, saya kata, alladhi yufti, orang yang memberi fatwa adalah orang yang mencakupi beberapa bidang ilmu yang syahadah dia tak payah saksi, tuan. Saya kata adalah wajib. Sebab mufti sekarang ni, zaman kita tengah pandemik COVID-19. So busy lagi, saya bilang. Dia bukan zaman biasa. Ada seorang teman saya jawab, dia pelajar, dia jawab, tapi Imam Ahmad waktu zaman Mu'tazilah, dia bilang, Ustaz, Imam Ahmad boykot masjid. Imam Ahmad tak join Mu'tazilah dalam upacara jamaah. Saya jawab, Imam Ahmad buat sedemikian kerana it is between Muslimin and Muslimin. So Muslimin should understand benda tu. It's understood. Kalau kamu buat, kalau kita dengan Syiah buat, Syiah dengan kita akan kerasikan Pak Cita ni. Ni Syiah, saya tak nak ikut dia. Dia sebenarnya tempat atau batu besar. Dia taruh batu alas. Saya juga macam tu. Saya bukan Syiah, orang akan sensitif. Syiah pula, I am Syiah, I have no problem. Tapi dia mesti sembunyi lagi, I am Sunni. Syiah is not Sunni. So dia akan ada isu yang kita lah. So dalam keadaan ini saya bilang, mufti kita dealing dalam negara sekular. Negara sekular untuk sebut Merry Christmas. Dan mufti tak ada kata, wahai masyarakat muslimin, wazubatal mu'minin, sama-samalah sebut Merry Christmas. Kita mau buat musik silap, buat pula gendang-gendang ya Nabi salam. Tak ada. I believe mufti kita, tahu, for Allah, saya tak ada mu'iz pun. Saya tak makan duit mu'iz pun. Saya ada masuk lah, mungkin alhamdulillah. Tapi nak kata tuan-tuan, saya tak bergaji untuk saya nak selamatkan kipas-kipas mufti. Tak. Cuma saya nak jawab di sini, kesatuan is connected to the motto. Bila kita kena ada keseragaman yang saya tak pasal semua orang ikut, tapi somehow kita kena understand. Bila mufti buat gini, cuba faham. Macam mana orang ni tanya saya, cuba faham. Atau bisa ada seorang dua daripada kita buat berlainan lagi, cuba faham. Nah, kalau perlu ditegur, dinasihatkan dengan baik, sila. Dan tak semesti semua orang ikut. Tapi jujur cakap, kalau seorang buat lain selamat, bagus tak? Bagus. Saya kita cuba kurangkan damage yang berlaku. Saya tak sebut bahawa Merry Christmas tahun ni kecuali sekali. Kawan Cina saya message saya, namanya David. Ini bukan David Ramugam. David Ramugam itu hidup, sudah mati. Sudah meninggal, saya sudah. David sudah. David hidup. Ada yang sama nama abang ni. Dulu kembar rambut. Akan sedih dulu kembar. Okey. Logam. Logam. Surah dai. D. So maksudnya dah melihat ya, dah fikir. So maksud saya, dia cakap, hi Hafiz, Merry Christmas. How was your day? Itu saya dah malam apa tu. Saya pun nak jawab apa sedikit. Pasal dia memang Kristian betul. Saya jawab Merry Christmas. Saya tulis Merry Christmas. Saya tanya, the same day, I mean, it was bonding time with my family. Saya bilang, no celebration. But saya cakap no celebration, but gathering. We gather and we get update each other. Saya bilang, but dia okey situ je. Saya tak ada sampai nak kena selawat kata Nabi Isa. Betul ya? Saya ingat dalam, saya cuba minimumkan sebab saya buat prihatin pada diri saya. Saya bukan prihatin sangat public nak comment about saya. It's okay. Agama bukan untuk ditunjuk. Namun mufti kena siarkan.
Mufti sebagai platform seorang mufti mesti siarkan. Kalau mufti senyap-senyap, siapa tahu. Dalam keadaan ini sekali ini, please. Ini namanya? Okay. Ya, saya setuju. Ya, kita agak fisik kan? Okay. Ya, mix apa perkahwinan. Yes. Tak bagaimana saja. Oh, kat dapatnya. Dapat rezeki ya. Lagi betul. In real life, practicality dia atau practically susah. Exactly. Orang-orang yang tuan-tuan, ada orang kaya sebut tadi. Tuan-tuan di Facebook mungkin tak paling soalan, saya gunakan. Ada yang berkahwin campur. Ya, tak kira lah suami Angmo ke, masalahnya Pak Saleh ke, Mak Soleh betul yang Cina ke, dan India ke. Dan kita ada keluarga. Nah, kalau kita bilang, oh, betul, pendapat Dr. Zakir Naik, saya tak kata salah pun. Dr. Zakir Naik adalah salah seorang yang firm, tuan-tuan, yang sangat tegas dalam permasalahan ini. Namun demikian, Dr. Zakir Naik punya kedudukan tak sama dengan kedudukan kita. Dr. Zakir Naik di payung di mana? Malaysia. Kerajaan India minta dibalikkan baca sebelum. Kerajaan India, kalau itu siapa nama India itu baca? Bisa? Modi. Modi kalau dapat, terus Modi tau. Modi kalau dapat tu, Zakir naik, dia kasih turun. Dia kasih turun habis. So maksud saya kat sini, nanti kita ada 5 minit insyaAllah. Maksud saya di sini ialah kedudukan Dr. Zakir Naik dengan dinaungi Dr. Mahathir pernah backup Dr. Zakir. Saya ingat position dia munasabah. Tapi untuk kita, tuan-tuan dikena, saya kalau nak berjamaah, saya tak boleh ikut Mekah. Dia gini contoh hari raya puasa. Maka raya semalam, Singapura raya hari ini. Saya bilang, okey, saya pun berjamaah. Saya berjamaah dengan orang Makkah. Orang Makkah lebih baik daripada mufti Singapura. Dia bukan jamaah kalau kita jauh. Kita belajar jamaah berhalangan. Apabila ada dinding tembok macam ni, sah ke tidak jamaah tersebut. Kita belajar last week. Kita belajar kalau suaranya kedengaran. Kata ini zaman Nabi SAW berlaku. Sahabat sembahyang. Dan jika suaranya sampai, maka dikira jamaah. Tapi kalau dah beribu batu, nak naik flight pun susah sekarang. Kita mustahil saya berjamaah dengan orang Makkah. Saya mengenepikan orang dekat saya. Nabi sebut Al-Jarqam dan Dar ataupun jiran. Allah Rasul Al-Jarqam dan Dar, jiran sebelum rumah. Tuan-tuan kena tahu sekeliling. Nabi bilang la yu'minu ahadukum, tak cukup iman. Orang yang jiran tetangga dia rasa tersiksa dengan karakter dia. Tuan-tuan, mustahil boleh berjamaah dengan jauh. Kalau yang dekat tak boleh. Tak boleh nak kita santuni. So, yes Ustaz. 10 minit. 10 minit. Okay. Saya kata 5 dan kata 10. Alhamdulillah. Okay. So tuan-tuan, dalam 10 minit ini saya nak sebut juga. Dan adalah tidak elok juga apabila kita membesarkan orang bukan Islam. At the same time kita juga tengok dan kita letak betul-betul orang yang Islam. Oh, orang Islam salah. Itu maksud orang kafir. Orang kafir yang bercara betul. Tuan-tuan, dia ada kesantunan di dalam kita nak bercakap. Tuan-tuan, saya quoted dalam saya punya Facebook tempoh hari, Ustaz Saifullah Madani. Dia sebut tentang apa? Saifullah kan Ibrahim. Okey. So saya boleh student saya dulu kat Junaid. Macam Ustaz Jazai dengan saya kat Junaid. So Saiful ni dia semangat tuan-tuan. Tapi dia cakap benda betul. Apabila kalau kita selaku pemuka masyarakat dan kita sibuk Merry Christmas, kita hantam orang Islam yang tak nak sebut Merry Christmas, selamat mengharamkan Merry Christmas. This is sinis. Saya tak rasa betul kalau kita berjamaah nada kita macam tu. Tak betul lah. Takkan kita berjamaah dengan non-Muslimin dalam masa sama kita shake rock the boat pada orang Islam.
kita tak menyantuni Islam dengan baik. Tuan-tuan, ini bukan salah siapa buat, tak ada masalah. Dia adalah untuk kita. So kita kadang-kadang pun terlajak. Saya pun sama terlajak. Ada kala kita menitik beratkan yang ke kautan, anak makan rumah malau kau merengek. Kita tak comfort anak kita. So kita kena tengok keadaan, apa yang kita nak utarakan dan bagaimana yang kita nak tuliskan. This is important, tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan belajar hadis. Orang belajar hadis, dia kena banyak lain spot dia kena maklum. Sebab Nabi sangat baik pada orang Islam terutamanya dan orang bukan Islam secara umum. Dan orang Islam punya dua kedudukan terhormat. Nabi muliakan, orang Islam muliakan orang Islam, kemanusiaan dan juga keimanan. We share the same thing. Saya share dengan tuan-tuan the same Allah, Rasul, the same salah, the same procedure. So syariat, akhlak. Tapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan, Islam tak pernah suruh kita menganiayai orang bukan Islam. Kemanusiaan dan kesantunan Islam. So di sana saya ingat tuan-tuan kita kena tengoklah ya. Saya buat dua cerita tadi. Satu mufti, dia orang tanya soalan, saya dah cuba jawab tadi. Dan satu lagi tadi, apabila ada di kalangan kita yang melebihkan orang bukan Islam, dalam masa yang sama menyindir orang Islam, itu juga salah. Ya, Allahuakbar. Sila Pak Cik tadi nak tanya soalan? Tidak? Okey, tuan-tuan nak tanya soalan, silakan. Saya bagi dalam masa 7-8 minit ni. Kata Ustaz Subin tak kasi time tadi. Pakcik ini baik, cik lain baik. Okey, Zahira, you have something? Yes, kan? Datuk ni border Datuk Zul. Sikit. Ya. Oh, agak masih update terkuat ni. Okay, good. Ya. Ya. Cantik. Thank you Kak. Thanks for the input. Teman-teman di Facebook saya boleh sampaikan tuan ya, Kak ini tambah. Menurut mantan mufti wilayah yang hari ini menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal umat Islam di Malaysia, yang sedang teruji dengan kartel daging, yang makan daging 40 tahun tak halal. Saya cakap saya tak halal, saya balas tidak ya. Sebab saya lupa sedang isu. Sebab dia selalu jangan include di dalam tempat kamus. Sebab bapa saudara saya, sepupu ibu saya, angka saudara lah, dia orang Islam, orang Samban. Dia bilang, abang tak percaya sangat dia nak makan daging Bukit Singapura ni, kasar perut ni sakit lah. Dia bilang, rasa hati ni bergegar lah. Dia bilang, kodobu ni lah. Dia kata, pasal kita ajak dia banquet, masa ada banquet kan, for expo ke banquet lah. Dia pun lalu macam inspector halal lah. Dia masih, dia pegang halal kau. Dia tanya halal kau, pasal bagi 9 pun halal kau. Saya pun jawab, apa tak halal? Dia bilang, kat mana halal itu? Dapat sertifikat tu ha? Saya bilang, sertifikat tu, dia tergantung di atas. Dia kata, setakat sertifikat, siapa pun boleh tulis. Saya bilang, sertifikat kita si my level. Saya bilang, sertifikat kita yang sign ni, yang tanda tangan ni mufti. Saya bilang, tak ada manager, ketua jabatan, tak ada. Kita ambil orang paling beriman. Saya bilang, mufti. Waktu duduk tertulis dengan ataupun syesa. Saya bilang, dia baca, dia bilang dah expired kau? Tanya pula, expired pun tidak. Saya bilang, Pak Lang, saya bagi Pak Lang pun boleh nampak. Kata dia, tak apa lah, tapi mufti sign pun dia tak apa lah. That was 15 years ago. And today, it's proven. Orang di Malaysia makan kan daging haram. Maksud saya, anak tadi Kak Elis share untuk di Facebook, maaf saya lari sikit tadi, adalah menjadi pendapat yang berhormat Datuk Dr. Zul ya.
Border dalam masa manja ni, border mengatakan bahawa adalah harus untuk klik jika perlu, dan yang tidak harus dan tidak boleh adalah ikut serta hias ataupun hias rumah kita dengan peralatan-peralatan ataupun apa yang kita sebut sebagai sambutan Christmas. Tuan-tuan, nak ambil gambar, saya try my best tak ambil gambar lah kat pokok Christmas. Pasal bagi saya tak penting sangat, ya. Tapi saya pernah ke Dubai sekali. There was beberapa tahun ago. Dia pokok Christmas was very huge. Very huge kan. Dubai kan selalu lebih. Ada banyak lah. The pokok Christmas was the biggest one. Yes, very huge. Saya ingat, ada tak kat 6 tingkat, 7 tingkat? Ada. Yes, the mall is 9 floor, 10 floor. So dia besar gila, tuan-tuan. Besar kecil je. Saya kan biasanya besar. Saya rasa diri saya pokok Christmas tak banyak beza lah. Cuma tinggi sikit je. Saya tengok ni besar betul ni. So dia jadi tarikan semua orang sebab dia besar, bukan sebab dia pokok Christmas. Kalau tuan-tuan letak je, saya ingat teko pun besar. So nak ambil gambar tu, ada orang sampai ke bawah begini ni gambar. So to tell you the truth, that was very huge. So maksud saya, attraction different ya. But kita boleh berjamaah dalam melaziminya. Dan saya tak expect kalau semua orang agree dengan saya isu Christmas ni ataupun isu-isu yang saya sebut. Tapi at least kita boleh faham dan kita adalah satu jamaah muslimin yang hidup dalam negara minoriti yang sangat jumlah dia sedikit, yang memerlukan kekuatan, yang mesti menampakkan hasil kerja, yang mesti berada sama. Maksud saya rajin. Tak kira pencapaian tu tangan Allah. Orang nak terima tak terima cerita lain, tapi kena usaha struggle yang sama. So kita punya tanggungjawab sama Allah sebab kita hidup berjamaah. Macam mana saya terangkan, macam mana saya nampakkan tuan-tuan membuat yang datang sini, yang ada di Facebook, yang ada ni, jumlah hadis ni menampakkan kesatuan keseragaman dalam Islam sangatlah penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tuan-tuan, kita kena berhenti. Saya rasa dah masa kan Ustaz Zubair? Contoh Ustaz Zubair tak pandang itu saya baik. Saya baik tuan-tuan. Kalau dia pandang lebih baik ya. So kita ucap terima kasih sekali kepada masjid. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Saya doakan tuan-tuan kedatangan tuan-tuan, setiap tapak tuan-tuan bertapak ke sini, tuan-tuan datang sini, Allah ganti dengan syurga dan lebih dekatkan kita kepada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tuan-tuan di rumah yang bertahan dengan saya di Facebook. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf dengan pakcik-pakcik, ke prosedur SOP kita tak boleh salam, tadi kita boleh hai, kita boleh baik. Saya minta maaf dan kita insyaAllah ada masa kita akan boleh berdakampan. Ikut hati saya nak pondok je pakcik-pakcik ni. Tapi makcik-makcik tak boleh lah ya. Makcik-makcik dalam pada niat, tak boleh berbuat niat. Tapi insyaAllah ada masa ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.